kisah ni tajuknya adalah Rumah Hujung Jalan Ada Penunggu. 4 bulan penyewa hidup dengan jin. Akhirnya pemuda ni mengalah sebab entiti tu tunjukkan diri. Kisahnya berbunyi begini. Rumah di hujung jalan sudah hampir setahun tidak berpenghuni. Setiap kali ada penyewa baru masuk, pasti tidak akan bertahan lama. Salah seorang penduduk di taman tu, Zarul Baharudin, memaklumkan paling lama rumah tu berpenghuni adalah selama sebulan sebelum penyewa berpindah keluar mencari tempat tinggal lain. Disebabkan kekerapan penyewa keluar masuk, timbul cakap-cakap dalam kalangan penduduk tentang misteri yang menyelubungi rumah itu, yang jika dilihat dengan mata kasar sangat cantik dan terjaga dengan baik. Pada pagi itu, bertalu-talu masuk notifikasi di grup WhatsApp menandakan ada gosip terbaru. Kak Zalifah yang terkenal sebagai wartawan yang tak bertauliah di kawasan tu memaklumkan rumah puaka tu sudah ada mangsa baru. Jadi 3 bulan berlalu. Penghuni baru rumah tu tak ada tanda-tanda menunjukkan akan melarikan diri, sehingga kan keberanian dia tu tinggal seorang diri di kediaman tu menjadi cakap-cakap dalam grup dan sudah tentu diketuai oleh Kak Zalifah. Ya Allah. Apa yang mengejutkan ialah penyewa lelaki itu tiba-tiba datang ke rumah saya untuk meminta bantuan. Tengok-tengokkan keadaan rumahnya tu. Wajahnya kelihatan resah dan tanpa diminta, lelaki dikenali sebagai Syamsul tu bercerita panjang mengenai masalah sebenar yang dihadapinya selama 3 bulan menyewa di rumah tu. Kak Zalifah melepaskan kali ini, ujarnya, menceritakan apa yang membelenggunya tu. Samsul beritahu dia menyewa rumah tu kerana kadarnya yang berpatutan. Harga pun murah lah. Rumahnya pula cantik, selain ia dekat dengan tempat tinggal dia bekerja. Pada awalnya, Samsul beritahu tiada sebarang kejadian pelik berlaku di rumah tu, tetapi dia kerap terdengar bunyi seolah-olah ada benda merangkak dan berlari-lari di siling atas rumah. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SG Seram. Saya sangka itu mungkin bunyi tikus berlari dalam siling. Jadi saya tak mengindahkannya atau berfikir bahawa ada sesuatu yang menyeramkan sedang berlaku dekat rumah tu, kata Samsul seperti diceritakan Zarul. Sehinggalah pada satu hari, Samsul singgah ke rumah untuk mengambil barang yang tertinggal sekitar pukul 1 petang, dan darahnya berderau kerana menyangka ada perompak dalam rumah. Masya Allah. Jelas kedengaran ketika dia melangkah masuk ke rumah bunyi tapak kaki orang, tapi apabila diperiksa tak ada sesiapa. Malah keadaan dalam rumah juga seperti biasa. Masya Allah. Samsul berasa pelik bagaimana tingkap dapur dia ni boleh terbuka luas, dan lebih pelik ada selai daun kering dalam sinki. Belakang rumah pun tak ada pokok, mana datang daun kering tu, cerita Zarul. Malam tu, selepas selesai solat dan makan malam, Samsul menelefon tunang dia. Jadi panggilan tu sudah menjadi rutin, kerana kalau tak, Juliana akan mencarinya sampai ke lubang cacing. Aduh. Sedang dia dan tunangnya rancak berbual, Samsul tiba-tiba terperasan ada kelibat putih melintas di bahagian dapur yang menghadap sofa tempat dia duduk di ruang tamu. Dengan bertemankan Juliana di hujung talian, Samsul memberanikan diri memeriksa dapur. Ditoleh ke kiri,
Ditoleh ke kanan. Tak ada siapa pula dekat dapur. Sepanjang malam, Samsul terfikir mengenai kelibat yang dilihatnya tadi. Dia bukan berhayal. Sampai tak boleh tidur dibuatnya malam tu kerana terbayang-bayangkan kelibat yang melintas di hadapannya tadi. Walaupun tidak lihat secara jelas, tapi Samsul tahu kelibat putih yang dia lihat tu menyerupai seorang wanita berambut panjang. Ya Allah, terus meremang bulu rumah dia mengenangkan apa yang dilihat tadi, katanya. Untuk menghilangkan perasaan takut, Samsul membuka MP3 ayat Al-Quran dekat telefon dia. Seketika rasa tak tenteram tu hilang dan dia akhirnya tertidur. Keesokan harinya, ketika sedang mandi, Samsul perasan di pergelangan tangan kirinya terdapat kesan luka seperti cakaran kucing. Apabila disentuh, terasa pedih. Beberapa bahagian lain badannya turut mengalami kesan cakaran tu, seperti bahagian betis, leher dengan kaki. Petang tu balik dari kerja, Samsul sekali lagi melihat kelibat sama di bahagian dapur. Bezanya kali ni, kelibat yang dilihatnya tu dalam bentuk yang jelas dan nyata. Kelibat tu memandang tepat ke arah wajahnya. Muka makhluk tu menakutkan dan sukar baginya menggambarkan rasa ketakutannya tu. Semakin ia dipandang, makhluk tu semakin mendekatinya, yang membuatkan dia berasa takut sehingga jatuh ke lantai dan pingsan. Rupanya si Zarul pingsan. Sementara tu Samsul bertahan selama hampir 4 bulan di rumah tu kerana tiada tempat lain yang ingin dituju selain sedang berjimat untuk persediaan berkahwin. Tambahan pula, makhluk tu sekadar memerhatikannya saja, namun tak pernah membuat gangguan lain seperti merasuk. Apa membuatkan Samsul tak tahan? Adalah kelibat tu mula muncul tidak mengira waktu selain rumahnya mula berbau busuk dan dia sendiri tak tahu punca bau tu. Namun dia mengesyaki ia ada kena-mengena dengan makhluk tu dan ia adalah cara cuba menghalaunya keluar. Bagaimana benda tu nak halau si Samsul ni keluar lah. Sementara tu Zarul berkata dia yang mengenali seorang ustaz, meminta bantuannya untuk memulihkan rumah Samsul dan Alhamdulillah kelibat tu dah tak ada. Paling penting katanya, sebelum ni rumahnya sentiasa berasa bahang, tapi sejak berjaya menghalau, ustaz tu berjaya menghalau makhluk tu keluar, keadaan rumah menjadi sejuk dan nyaman. Sekian, terima kasih.